Kita bagi sedap lah sikit ayat dia tu. Okey. Okay, Boh, tanda apa ni? Tanda soal. Kena ada tanda soal. Sebab dia pernyataan masalah. So kita mula pun dengan adakah. So adakah jisim objek mempengaruhi inersia objek tersebut. So penutup dia kena ada tanda soal. Okey, ada lagi masuk. Okey. Ramai lagi masuk ni. Cikgu terima dulu sambil-sambil nah. Okey, tadi itu pernyataan masalah. Dia adalah satu persoalan. Okey. Kemudian baru kita buat hipotesis. Kita tengok balik soalan macam mana cara nak jawab hipotesis pula. Okey, tengok B. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Dalam hipotesis pun mesti ada PM, mesti ada PB. Kan, cikgu dah bagi tahu sebelum ni cara nak menulis hipotesis ada 3. Okey, ada 3 cara nak tulis. Semakin yang kita selalu duk tulis tu, jika maka, satu lagi adalah ayat pernyataan ataupun kita boleh buat dalam bentuk perbandingan. Okey. So kalau yang macam ni, kita boleh buat dalam bentuk ayat yang pertama. Okey, hipotesis dia apa dia? Apa? Jika jisim bukan jika. Semakin apa jisim objek? Bertambah. Semakin bertambah jisim objek, lepas tu semakin bertambah inersia. Itulah jawapan kita. So kita pun tulislah dekat ruangan hipotesis. Semakin bertambah jisim objek, ambil balik PM tadi tu. Lepas tu semakin bertambah inersia. Maksudnya dalam hipotesis tu dia ada PM, ada PB. Baru jadi inersia. Mana dia kawan kita nak masuk tadi? Tak masuk ni, tu dia. Okey. Faham tak? Maksudnya tadi kita ada 2. Satu pernyataan masalah. Satu lagi hipotesis. Ingat ni dalam SPM nanti akan ditanya nanti ni soalan ni. So dalam pernyataan masalah dia juga ada PM dengan PB. Dalam hipotesis pun mesti ada PM dengan PB. Cuma ayat dia berbeza. Pertama tadi tu ayat dia dalam bentuk soalan. Kan? Yang kedua tu dia dalam ayat ni lah. Ayat hipotesis lah nah. Okey, ada soalan tak nak tanya yang tu? Untuk 2 jawapan ni, ada soalan tak nak tanya? Ada. Ada ke tak ada? Faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Okey. Kemudian ada lagi satu tujuan. Okey, tujuan ni kita kena tengok balik. Tujuan ni dia tanya dekat C. C ni dia tanya dekat apa kita nak buat eksperimen ni, nak merancang, mereka bentuk satu eksperimen untuk menguji hipotesis dengan menggunakan plastisin 30 gram, 40 gram, 50 gram. Kemudian pengapit G, bilah gergaji dan juga jam randik. Okey. Dan huraian ni mesti ada tujuan, pemboleh ubah, prosedur dan juga penjadualan data. Okey, jadinya kat bahagian C tu tujuan apa semua kita kena kaitkan dengan bahagian C. Macam yang tak sat ni dia tak ada masalah sangatlah sebab C tu pun melibatkan jisim, plastisin kan. Kemudian dia melibatkan juga inersia ataupun masa. Masa juga dia boleh kira sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya apa yang kita nak ukur dalam eksperimen tu. Benda yang kita nak ukur dalam eksperimen semasa buat eksperimen tu lah. Yang tu lah pemboleh ubah bergerak balas. Ingat betul-betul itu. Dalam eksperimen tu result dia tu. Okey. So kita tengok balik. So tujuan dia kita boleh ambil untuk mengkaji. Mesti mula dengan perkataan untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB. So kalau kita tengok dekat situ, PM dia pun jisim. Jisim apa tadi? PM dia? Jisim apa kat sini? Plastisin.
plastisin. Okey, so kat sini PM dia jisim plastisin. Okey. Okey, PB dia apa dia PB dia? PB dia. Kita nak ukur apa? Ada jam randik ni. Kat sini ada jam randik. Nak ukur Masa apa? yang diambil. Masa yang untuk diambil plastisin. Untuk berapa plastisin ayunan? dengan tidak ayunan. Biasanya berapa ayunan? Berapa kali ayunan? Dia berayun tu berapa kali? Selalunya. Kalau kita buat bandul ke, ayunan bandul pun biasa kita ambil berapa kali? 3. Tu 3 tu ulangan. Kita ulang eksperimen. Masa. Ayunan tu biasanya kita ambil 10 Saat. ayunan. 10 ayunan. Siapa yang buat eksperimen ni dia tahu, dia mesti tahu. Kan? Okay, so PB dia adalah tempoh ataupun tempoh ayunan. Maksudnya tempoh ayunan, tempoh masa tu lah. Okay. Jisim plastisin, tempoh ayunan. Biasanya dalam saat lah. Okay, tujuan eksperimen kita gabung dua-dua ni. Untuk mengkaji, okay, buat ayat tengok. Untuk mengkaji hubungan di antara Jisim plastisin dengan tempoh ayunan. Okey, tempoh ayunan ni kita boleh ganti dengan inersia tak? Boleh cikgu. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey nah. Tak ada lagi hadut masuk tak Sat? Cikgu terima dulu. Okey, so tujuan pun mesti ada PM dengan PB. Kalau hampa tengok soalan 11 ni, dia memang ada kaitan. Banyak dalam jawapan kita tu akan ada banyak pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Memang ada banyak jawapan kita di situ. Jadi hampa kena bila tengok soalan tu, hampa kena betul-betul kenal pasti. Hak mana PM, hak mana PB. Satgi ayat tu lah hampa nak ulang untuk jawapan hampa. Jom kita type jawapan kita dulu. Okey, tujuan. Untuk mengkaji. Dia mesti mula dengan untuk mengkaji lah untuk tujuan ni. Hubungan di antara PM kita tadi jisim plastisin kan. Kalau kita tukar dengan jisim objek pun boleh, tak ada masalah. Okey, dengan tempoh ayunan. Tempoh ayunan lah atau tempoh masa ayunan tadi tu. Kalau tukar dengan inersia pun boleh. Jadi juga tak ada masalah. Okey, so kita pun tulislah 3 pemboleh ubah yang kita kena tulis nak dapatkan markah. So PM kita, pemboleh ubah di manipulasi kita adalah jisim plastisin. Okey, pemboleh ubah bergerak balas kita? Tempoh ayunan. Okey, lepas tu dimalarkan. Apa yang mesti sama dalam eksperimen tu? Panjang bilah gergaji. Okey, panjang bilah gergaji. Mesti sama panjang. Okey. Dapat dah yang tu. Okey, so lepas tu yang ni kita dah dapat 4 markah dah ni. Kalau kita tengok ni atas ni dah dapat 1, pernyataan masalah 1. Hipotesis 1, tujuan 1. Okey, dah 3. Pemboleh ubah dapat 2 markah. Okey, pemboleh ubah kita akan dapat 2 markah. Betul tak? Jom kita tengok, betul tak? Kalau ikut hak format dululah. Okey. Betul lah, pemboleh ubah 2 markah. So kita dah dapat 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang kita dah dapat 5/10 markah. Di sini saja jawapan kita. 5/10. So kita ada lagi 5 lagi markah kita nak kena cari. So nak buat macam mana? Nak tulis prosedur. Okey, prosedur dia biasanya 4 markah sajalah. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kita tulis 5 ke, kita tulis 6 ke, dia masih lagi 4 markah juga. Okey, boleh nah? Okey, cikgu kita tengok dekat sini. Okey, ni kita tengok ni meja makmal lah. Okey, cuba tengok ni gambar rajah ni. Ni meja makmal. Meja makmal biasa ada kaki lah nah, kaki meja tu. Kalau yang jenis tak ada kaki meja, macam yang makmal cikgu selalu guna tu dia tak ada kaki macam ni. Jadi cikgu gunakan yang
dekat dia punya laci tu. Laci bila kita buka dia adalah ruang dia tu untuk kita nak apitkan pengapit G. Okay, so kita apitkan pengapit G pada kaki meja. Lepas tu letakkan bilah gergaji ni. Apit dia sekali. Okay, bagi dia dalam keadaan yang melintang macam ni. Kemudian plastisin tadi tu yang kita dah apa? Yang kita dah timbang 30 gram tu. Awal tu 30 gram kan? Okay, kita timbang, kita cucuk dekat bilah gergaji. Kita cucuk kat bilah gergaji. Lepas tu kita tarik dia dekat sudut ni. Nampak tak yang anak panah warna merah ni? Kita tarik dia. Lepas tu kita nak lepas tu kita kena tekan jam randi. Okay, so masa lepas tekan jam randi. Dengan kawan lah, maksudnya bila masa kita buat eksperimen ni dengan kawan kita lah. Okay, so bila dia dah berayun 10 ayunan, kita pun stop lah jam randi tu. Dapat masa. So bila dapat masa, kita pun catatlah dalam jadual ni. Masa untuk 10 ayunan. 30 gram berapa masa dia kan? 40 gram berapa masa dia. Tapi untuk dalam laporan ni kita tak payahlah isi. Kalau kata masa buat amali peko, memang kena isilah jadual tu. Kalau 30 gram masa dia mungkin 5 saat. Okay, 40 gram mungkin masa dia 6.3 saat. 50 gram mungkin masa dia 6.9 saat. 7 saat, 8 saat, 9 saat dan seterusnya. Maksudnya masa dia semakin apa? Masa dia semakin apa? Meningkat. Semakin meningkat. Yes, masa dia semakin meningkat. Bila kita tambah jisim plastisin, masa dia akan semakin meningkat. Kalau buat eksperimen nanti tahulah yang tu. Tapi mungkin sekarang dah tak sempat nak buat eksperimen sebab kita nak buat latih tubi kan. Baru habis trial kan. Okay. Kemudian kita tengok ni alang-alang tu kita tengok siap-siap lah ni kat sini. Susun radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.29. Okey, susun macam ni lah dalam, maksudnya gambar ni seeloknya gambar ni kita lukis lah. Tapi kalau kata masa periksa tu tak ingat nak lukis macam mana, tak apa, tak payah lukis, tapi pastikan hampa tulis kat bawah ni cukup 4 markah. Faham tak? Pastikan yang kita tulis tu bagi cukup 4 markah. Tang mana kita nak bagi cukup 4 markah? Jom kita tengok satu-satu. Apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja. Secara mengufuk dengan ketat. Maksudnya kalau kita kata apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja pun dapat dah 1 markah. Okey? Kemudian letakkan seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Ni dia, ni bilah gergaji, dia kata letakkan plastisin dekat hujung ni. Dapat lagi 1 markah. Okey? Sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin itu dan lepaskan supaya berayun secara mengufuk. Ni dia berayun ni. Dia berayun pimai ni. Maksudnya ayat kita cerita tu dah dapat lagi 1 markah. Dah 3 markah dah. Okey, kemudian catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Menggunakan jam randi dan rekodkan dalam jadual. Okey, kalau kita cakap kat sini catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap pun dah dapat lagi 1 markah. So markah kita ni dah cukup 4 dah kalau ikut. Okey, tentukan tempoh T untuk 1 ayunan lengkap. Okay, ulang langkah 3 hingga 6 menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram, 50 gram, 60 gram dan 70 gram. Maksudnya dia suruh kita ulang. Walaupun ayat kita 1 sampai 7, tapi markah kita berapa Cikgu Abang tadi? Markah kita dapat kat situ? 4. 4 sahaja. Boleh? Boleh tak? Gambar tu nak lukis pun boleh, tak mau lukis pun boleh. Tapi cikgu galakkan anak-anak pelajar belajarlah untuk melukis gambar rajah. Sebab kadang-kadang kita tengok gambar rajah tu lebih banyak membantu kita untuk mendapatkan markah dekat situ. Okey. Okey, so dekat, boleh faham tak prosedur ni? Boleh faham tak? Anak-anak semua boleh faham tak prosedur ni? Boleh cikgu.
Okey, tak perlu salin. Nanti cikgu akan copy paste benda ni dekat atas jawapan ni. Okey nah? Sekali dengan gambar lukisan tadi, gambar rajah tadi tu cikgu akan copy paste dekat sini. Okey, so sekarang penjadualan data macam biasa ada PM dengan PB. Cumanya dekat sini dia cuma tambah lagi satu kolom. Nampak tak? Kolom apa dia tambah? Tempoh T/10. Apa maksud T/10? Masa tadilah ni, masa yang kita dapat T ni, 10 ayunan ni T. Catat kat sini kalau 5.3 tulis 5.3 kan. Lepas tu bahagi dengan 10, dapat 0.53. Macam itulah. Tapi untuk yang nombor 11 ni, soalan ni, kita kosongkan macam ni saja. Tak perlu tulis dalam ni. Kecuali yang jisim plastisin ni kita kena tulis. PM kena tulis. Faham? Orang kata apa? Jisim plastisin tu sebab dia PM. 30 gram, 40, 50, 60, 70. Yang tu kena tulis. Kalau kata yang PB tadi tu, tempoh masa tu kita tak perlu tulis. Tak perlu isi dalam tu berapa saat. Sebab yang ni dia cuma mereka bentuk eksperimen. Bukannya membuat eksperimen. Faham tak? Boleh tak? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, so cikgu tengok makin ramai ni. Cikgu letak lagi sekali link kehadiran dekat chat box. Sambil-sambil hampa dengar kelas cikgu malam ni, tolong isi kehadiran. Nama dengan nama sekolah saja. Okay, so jadi cikgu akan copy paste yang ni juga, jadual ni. Cikgu akan letakkan dekat dalam jawapan kita tadi tu. Dekat sini cikgu akan letakkan bagi lengkap lah. Cumanya cikgu nak bagi hampa faham betul-betul dari penyataan masalah ni, kemudian hipotesis, tujuan, pemboleh ubah. Nampak tak cikgu susun macam mana? Nanti masa periksa SPM, hampa susun macam ni lah. Buat garisan ni elok-elok, lepas tu tulis hak belah kiri ni apa dia. Hak belah kiri ni nak ambil mana ni? Hak belah kiri ni nak ambil mana? Ambil dalam soalan. Okey, cuba kita tengok soalan. Ada tak kat sini? Ada tak kat A ni dia kata apa? Pernyataan masalah. Okey. B ni hipotesis. C ni tujuan eksperimen. Yang kedua ni pemboleh ubah ada 3. So 3-3 tu kena tulis prosedur penjadualan data. So bila cikgu ubah dalam bentuk jadual ni untuk jawapan kepada soalan tadi lebih mudah. Mudah untuk hampa nak tulis jawapan dan mudah untuk pemeriksa SPM nanti nak tanda atas periksa hampa. Okey? Jadi lepas ni cikgu akan bagi yang ni dekat pelajar-pelajar semua. Hampa boleh tengok balik lah dan cuba buat balik. Boleh nak? Okey. Untuk soalan, ya. Kalau dia tersalah PM, dia tak boleh dapat semua markah tu. Dia akan dapat kosong kebahagiaan semua ni. Okey, kalau PM ni dia salah daripada awal. Maksudnya pernyataan masalah jisim objek ni dia ganti dengan benda lain. Contohnya dia kata, adakah masa, contoh nah, cikgu bagi. Adakah masa ayunan mempengaruhi inersia objek tersebut? Contoh cikgu bagi. So salah dah. Okey, hipotesis pula kalau dia kata semakin bertambah masa ayunan semakin bertambah inersia. Salah juga. Okey, tujuan untuk mengkaji hubungan di antara masa ayunan dengan tempoh ayunan. Salah juga. Nampak tak? Dia akan salah semua ni. Boleh faham tak? Kan? Sebab dia ada kaitan PM dengan PB. Kalau PM kita salah, nombor 1 dah salah PM, nombor 2 salah dah PM, dia pun salah. Nombor 3 pun salah PM, tak ada markah langsung. Kat sini dia tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Okey? Jadi, bila baca soalan, anak-anak pelajar, baca betul-betul, cari betul-betul. PM tu tang mana, PB tu tang mana. Baru mula jawab soalan. Okey, itu soalan yang pertama. Kalau tak ada apa-apa, cikgu nak pergi kepada soalan yang kedua pula. Boleh nak? Boleh cikgu. Okey, kita pergi tengok soalan nombor 2. Malam ni kita ada 4 soalan saja, jangan bimbang. Sebab cikgu tak apa sihat ni. Suara cikgu pun seksi sikit kan malam ni kan suara cikgu ni. Sesemu.
Okey, soalan yang kedua. Kaji perbualan di bawah. Okey, 2 orang pelajar ke apa ni? Okey, 2 orang pelajar. Untuk eksperimen hari ini, cikgu menyuruh saya menggunakan antibiotik berkepekatan tinggi untuk melihat pertumbuhan bakteria. Okey, yang perempuan ni pula, yang pelajar perempuan, saya pula ditugaskan menggunakan antibiotik berkepekatan rendah. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Menggunakan antibiotik berkepekatan tinggi untuk melihat pertumbuhan bakteria. So kalau hampa tengok dua-dua pernyataan ni, boleh dapat tak PM dia? Apa benda tak sama? Kepekatan dia tak sama. Okey, kepekatan apa yang tak sama? Antibiotik. Ya, betul. Kepekatan antibiotik. Hampa tahu dah antibiotik tu untuk apa? Untuk membunuh Bunuh Bakteria. bakteria. Yes, itulah antibiotik. Satu antibiotik kepekatan tinggi, satu antibiotik kepekatan rendah. So hak mana bunuh banyak bakteria? Hak tinggi ke hak rendah? Yang tinggi. Tinggi. Yang tinggi lah. Pandai pun. Okay, so PB dia, kita nak tengok apa kalau daripada ayat tu? Pertumbuhan bakteria. Yes, dapat dekat ayat tu je. Pertumbuhan bakteria. Nak tengok pertumbuhan bakteria banyak ke sikit. So, kita dah ada PM, kita dah ada PB. Boleh tak kita buat pernyataan masalah kat situ? Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. Mulakan dengan soalan. Adakah? Okey, soalan dia macam mana? Adakah PM lepas tu PB? Okey, adakah? Kepekatan antibiotik mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, adakah kepekatan antibiotik mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Sebenarnya kan perkataan mempengaruhi ni cikgu tak berapa nak gemang sebenarnya. Sebab sebelum-sebelum ni kalau hipotesis kita tak terima jawapan mempengaruhi tau. Jadi kalau boleh kita elokkanlah guna, nanti cikgu akan confirm balik tentang perkataan mempengaruhi tu nah. Okey, so cikgu bagi ayat yang lebih nampak lebih jelas. Okey, adakah kepekatan antibiotik yang tinggi menyebabkan Bakteria mati. Bakteria mati, dua-dua bakteria mati. Dua-dua bakteria mati, betul tak? Kalau kepekatan tinggi pun mati, kepekatan rendah pun dia mati. Tapi kita nak bezakan dia dari segi apa mati tu. Jumlah dia. Jumlah bilangan dia tu banyak dengan sikit. Okey, so ayat kita akan berbunyi, adakah kepekatan antibiotik yang tinggi dapat membunuh lebih banyak apa? Bakteria. Pandai pun. Adakah kepekatan antibiotik yang tinggi dapat membunuh lebih banyak bakteria? Sebab dia kita nak kaitkan dengan pertumbuhan bakteria. Tanda soal. Nampak tak? Walaupun kita tak sebut pertumbuhan bakteria kat situ, tapi kita maksudkan bakteria tu jadi banyak ke sikit? Kita maksudkan macam tu. Maksudnya dia ada kaitan lah dengan pertumbuhan bakteria tu kan? Okey. Adakah kepekatan antibiotik yang tinggi dapat membunuh lebih banyak bakteria? Hipotesis kita apa dia? Hipotesis. Semakin bertambah kepekatan antibiotik. Okey. Lagi? Semakin? Tadi pertumbuhan bakteria kita boleh ambil balik perkataan tu. Yes, semakin berkurang. Berkuranglah sayang weh. Pasal apa berkurang? Sebab antibiotik tinggi kan? Kepekatan dia makin bertambah kan? Semakin berkurang pertumbuhan bakteria. Bukan semakin bertambah semakin berkurang sebab antibiotik tu kalau dia lagi kepekatan dia lagi tinggi, bakteria lagi banyak mati. Jelas tak? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh tak? cikgu.
Nah, okey, sekarang untuk tujuan ni kita tengok balik. Kita tengok balik soalan tadi. Tujuan ni kita akan mulakan dengan perkataan apa tadi Cikgu Abang? Untuk Untuk mengkaji. mengkaji hubungan di antara PM dengan PMPB. PB. So kita tengok balik dekat C. Kita tengok balik dekat C ada beza tak dengan hak atas tu. Kalau ada beza kita kena ikut hak dekat C lah. Okey. So kita tengok C dia kata apa? Berdasarkan maklumat perbualan di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kesan kepekatan antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Samalah. So kita boleh pakailah kepekatan antibiotik dengan pertumbuhan bakteria tu. Okey, kita buat ayat dulu. Untuk mengkaji hubungan di antara, okey, ambil balik yang atas tadi tu. Kepekatan antibiotik dengan ataupun terhadap boleh terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, dapat PM dengan PB kan? Cuma beza dia kat sini dia ada perkataan untuk mengkaji. Jelas kan? Atas ada dah 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey, sekarang pemboleh ubah ada 3. Kita tengok balik dekat C tadi dia bagi bahan apa? Okey, dia bagi agar-agar nutrien, kultur bakteria, ceper antibiotik kepekatan tinggi, ceper antibiotik kepekatan rendah, pita selofan. Tahu tak pita selofan tu apa dia? Apa dia pita selofan? Salotip. Dan juga piring Petri. Cikgu rasa yang ni banyak ramai yang buat eksperimen yang melibatkan bakteria ni, agar-agar nutrien ni. Buat tak? Untuk peka, kot lah. Buat. Okey, so kita ada benda-benda ni. Jadi kat sini kita boleh kenal pasti tak? PM dia apa dia kat sini? PM dia ambil hak tadi jugalah. Sebab dia ada dalam ni. Kepekatan antibiotik. Okey, dia punya PB dia ni sama juga. Pertumbuhan bakteria. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni apa yang mesti sama? Jenis antibiotik. Jenis bakteria lah senang. Kita ambil hak paling senang. Lepas ni kalau ada kaitan dengan bakteria, umpama ambil tu je. Dimalarkan jenis bakteria. Tapi kalau jenis antibiotik pun boleh juga, satu kepekatan tinggi, satu kepekatan rendah kan. Okey, so tiga-tiga pemboleh ubah tu kita tulislah tiga-tiga tu nah. Buat dalam jadual yang macam cikgu sediakan kat sini. Okey, dimanipulasi adalah kepekatan antibiotik. Okey. Satu kepekatan tinggi, satu kepekatan rendah. Okey, bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria. Okey. Dimalarkan benda yang sama iaitu jenis bakteria. Jangan buat jenis piring Petri nah, tak boleh. Kalau siapa tulis jenis piring Petri tak boleh lah. Okey, seterusnya prosedur. Kita dah ada bahan-bahan tadi, kita ada agar-agar nutrien. Okey, kita nak guna berapa piring Petri? Nak guna berapa piring Petri? 2. Okey, satu nak bubuh apa? Dua-dua tu kita kena bubuh apa dulu? Bubuh agak-agak nutrien dulu. Ni dia bagi agar-agar nutrien, kultur bakteria. So dalam kedua-dua piring Petri tu kita masukkan agar-agar nutrien dengan kultur bakteria. Okey? Lepas tu satu kita masukkan antibiotik yang berkepekatan tinggi, satu lagi kita masukkan antibiotik yang berkepekatan rendah. Lepas tu guna selotip ni kena tutup tudung dia, guna selotip bubuh, lekat. Lepas tu terbalikkan piring Petri. Ada dalam buku teks. Buku teks tingkatan 5 tu ada. Tengok balik. Okey, so cikgu akan tunjukkan dekat sini. Mana dia? Ini troli. Troli tadi dah. Cikgu, kalau tak terbalik tu kira salah lah cikgu. Dia kalau kata dalam ni, kalau tak habaq terbalikkan pun tak apa, tak ada masalah. Yang ni tak apa lagi. Tapi sebab dia nak ambil 4 markah saja. Okey, kita tengok yang ni.
Yang ni dia ada tulis terlangkupkan kan. Okey, ni lukis 2 bulatan. Satu kita labelkan A, satu lagi bulatan ni kita labelkan B. Okey, dalam ni adalah piring Petri lah masuk bulatan ni. Okey, kemudian dalam ni ada apa? Ada agar-agar nutrien dengan kultur bakteria dua-dua ni. Nampak tak label? Gambar mesti label nah, gambar rajah mesti label. Okey, lepas tu satu kita masukkan ceper antibiotik kepekatan tinggi, satu lagi yang kepekatan rendah. Okey, so kita buatlah nak buat ayat pun boleh. Masukkan agar-agar nutrien dan kultur bakteria dalam piring Petri A dan B. Masukkan ceper antibiotik kepekatan tinggi dalam piring Petri A dan ceper antibiotik kepekatan rendah dalam piring Petri B. Kalau dah lukis gambar ni, dia akan bagi gambar markah dekat gambar juga. Okey. Tutup kedua-dua piring Petri dengan pita cellophane. Okey, dan terlangkupkan. Kalau dalam eksperimen akan terlangkupkan. Kena ingat tu. Kemudian nombor 4, biarkan radas tu. Yang kita dah sedia tadi ni, biarkan radas selama 3 hari dalam almari gelap. Yang ni pun kena tulis bagi lengkap lah dalam almari gelap. Pasal apa kita letak dalam almari gelap? Pasal apa? Kenapa tak letak dekat tempat cerah? Cahaya bakteria. Bakteria tak selesai duduk tempat yang ada cahaya. Kita belajar dah sebelum ni tentang mikroorganisme kan. Kebanyakan mikroorganisme dia suka dalam tempat yang gelap, tempat yang lembap, betul tak? Dan suhu bilik lah. Dia suka duduk dalam keadaan macam tu. Okey, dan yang kelima ni perhatikan dan catatkan luas kawasan jernih. Tu yang ramai pelajar confuse. Apa tahu tak luas kawasan jernih tu macam mana? Apa maksud luas kawasan jernih dengan kawasan yang keruh? Apa maksud dia? Dalam luas kawasan jernih tu maksudnya banyak mana bakteria tu mati. Dia kalau kawasan jernih luas besar maksudnya banyak bakteria mati. Kan? Bila dia jadi jernih maksudnya kat situ bakteria dah mati. Dia jadi jernih lah. Kalau dia keruh maksudnya bakteria banyak. Kalau keruh bakteria banyak. Kalau jernih bakteria tu dah tak ada, dah mati. Faham tak? So kalau yang berkepekatan tinggi tadi, luas tak kawasan jernih dia? Luas cikgu. Luas lah. Betul tak yang lain? Yang lain setuju tak? Kalau kepekatan tinggi, luas kawasan jernih dia lagi besar. Betul tak? Betul. Betul lah. Jadi yang tu yang nak diukur. Dalam eksperimen tu nanti nak ukur luas kawasan jernih. Makin besar kawasan jernih tu maksudnya makin banyaklah bakteria yang mati. Okey. So yang tu selesai lah kalau kita tengok dekat sini tadi. Last sekali perhatikan dan ukur luas kawasan jernih. Lepas tu masukkan dalam apa ni? Jadual. Dalam jadual kita tadi tu kita boleh tulis kepekatan antibiotik. Belah kiri tadi tu PM kan? Kepekatan antibiotik, lepas tu tinggi dengan rendah. Sebab kita ada 2 je, kepekatan tinggi, kepekatan rendah. Yang belah kanan ni, kita boleh tulis luas kawasan jernih ataupun pertumbuhan bakteria. Dua-dua jawapan tu betul. Nak tulis luas kawasan jernih pun betul, nak tulis pertumbuhan bakteria pun betul dekat belah kanan tu. Okey? Lepas tu dalam tu tak payah nak isi apa lah. Tak payah isi. Kosongkan. Cuba tengok balik. Tak perlu isi apa-apa di sini. Yang belah kanan ni kosongkan saja macam ni. Dah dapat 1 markah. Boleh? Boleh tak? Tak payah isi tak apa ke? Tak payah isi. Memang tak perlu isi. Sebab kita bukan buat eksperimen masa ni. Masa ni kita baru merancang eksperimen. Faham tak? Faham. Kita baru merancang. Ni kira macam jalan kerja kita lah ni. Daripada atas ni sampai bawah ni kita baru duk merancang nak buat apa. Tapi kita tak buat lagi. So mana mai keputusan kalau kita tak buat lagi kan?
Maksud dia macam tu. Baru merancang eksperimen. Okey. Clear. Okey. Alright. Ada lagi masuk. Kita dah habis 2 soalan. Setakat soalan 1 dengan 2. Ada apa nak tanya kat cikgu? Boleh tanya dulu. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Macam mana kita nak bezakan eksperimen tu dekat bahagian prosedur tu kita kena habaq ulang langkah tu sebab ada certain eksperimen yang tak perlu kata ulang langkah tu kan. Jadi saya confuse eksperimen mana yang kena sebut ulang langkah tu. Okey, macam yang first tadi, dia bagi kita, dia habang dah plastisin tu berapa program kan. So banyaklah kan. Plastisin 3 program, plastisin 4 program, 5 program, 6 program, 7 program. So bila benda tu banyak, takkan kita setiap kali kita nak tulis dalam laporan tu nak sebut semua. Kita buat satu dulu eksperimen, lepas tu kita ulang. Untuk yang 40, 50, 60, 70 tu kita ulang eksperimen. Faham tak? Kalau macam yang tadi tu, yang second tu, kita guna 2 saja. Kepekatan tinggi, kepekatan rendah. Dan kita boleh buat serentak dua-dua tu. Bila buat serentak, tak perlu ulang lah. Faham tak? Oh, okey cikgu. Kita boleh buat serentak, kita tak perlu ulang. Kalau tak boleh buat serentak, baru kita tulis ulang eksperimen ataupun ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan apa-apa. Yang itulah. Okey nah? Kita tengok nanti. Tengok bergantung pada soalan tu. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi tak soalan? Tak ada. Semua faham ke 2 soalan tadi? Faham ke? Senyap. Senyap dah. Okey, Ya, sekarang insyaAllah. insya-Allah kalau tak faham boleh bertanya nah, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Okey. Buah-buahan kering dan sayuran yang dikeringkan seperti cili boleh disimpan dalam tempoh yang lebih lama kerana mikroorganisme seperti bakteria tidak boleh tumbuh dan membiak tanpa air. So daripada pernyataan ni, hampa kena cari PM dengan PB. Sekejap cuba tengok ada orang masuk ni. Kena cari PM dengan PB. So sila cari sekarang. Okey. PM dia apa dia? Kalau kehadiran air boleh ke cikgu? Okey, sebab dia satu kalau kering tak ada ayang kan? Kalau kata lembap ada ayang kan? Okey, kehadiran air. Okey. Lagi? PB? PB dia nak ukur apa? Tempoh. Ya ke nak ukur tempoh? Nak tengok juga pertumbuhan apa tadi? Tumbuhan bakteria. Bakteria, nampak dah ayat dia tu. Kerana mikroorganisme seperti bakteria tidak boleh tumbuh dan membiak tanpa air. So kita nak tengok pertumbuhan bakteria lah. Okey, dapat? Okey, kalau kita nak buat ayat pernyataan kat sini dia tanya, nampak tak kalau tengok dekat A ni kan? A ni dia tanya apa? Dia tanya apa A ni? Hipotesis. Hipotesis. Dia mula dengan hipotesis. Kalau B tadi, B pula dia tanya pernyataan masalah, nampak tak dia terbalikkan. So, hampa kena ready masa periksa SPM, kalau dia terbalikkan, hampa ikut sajalah apa yang dia minta. Kalau dia tanya hipotesis dulu, hampa jawablah hipotesis dulu. Kalau dia tanya pernyataan masalah dulu, hampa jawablah pernyataan masalah dulu. Boleh faham tak? Senang kan? Ikut saja kehendak soalan. Okay? Jadi kita tengok kat sini tadi, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Boleh juga kita nak ambil ayat yang dalam ni, tapi kita pilihlah ayat hak mana yang kita nak ambilkan. Okey, contohnya kita kata hipotesis dia, bakteria tidak boleh tumbuh dan membiak tanpa air. Boleh tak cikgu nak ambil yang tu sebagai hipotesis? Boleh. Bakteria tidak, cikgu ambil balik je ayat tu.
tidak boleh tumbuh dan membiak tanpa air. Ada tak PM? PM ada tak? Soalan cikgu, PM ada tak? Ada. Ada kan air, tanpa air kat ujung ni kan? Ayak tu cikgu. Okey, PB dia ada tak? Ada. Bakteria tidak boleh tumbuh. Okey, yang ni cikgu ambil hipotesis yang nombor 3. Ingat tak nombor 3? Dalam bentuk pernyataan. Faham? Ha. Jadi kalau hampa kan, jadi salah satu tips yang cikgu boleh bagi, kalau kata masa nak jawab puasa SPM tu, soalan nombor 11 tadi tu, bila dia bagi pernyataan, lepas tu hampa blur sangat. Siapa tak tahu nak tulis hipotesis siapa tak kerti sangat, hampa cari dalam pernyataan tu. Hampa agak lah yang mana hampa rasa boleh buat sebagai hipotesis. Ada PM, ada PB, ambil je ayat tu. Okey, itu adalah tips lah yang pelajar boleh gunakan. Tapi kalau boleh reka ayat sendiri lagi bagus. Markah dia sama je. Kalau ayat kita reka dengan ayat dalam tu pun kita tengok markah dia 1 juga. Okey. So yang seterusnya pernyataan masalah. So dalam bentuk soalan, adakah adakah Kehadiran air. kehadiran air dapat Meningkatkan pertumbuhan bakteria. Adakah kehadiran air dapat, ni nanti tulis dalam bentuk apa, dalam jadual lah kan. Meningkatkan pertumbuhan bakteria. Ni pun boleh lah. Kena ada tanda soal. Pernyataan masalah dia kena ada tanda soal. Okey. Kalau cikgu ambil ayat lihat daripada hipotesis boleh tak? Cikgu ambil, adakah bakteria tidak boleh tumbuh dan membiak tanpa air? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh cikgu. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, lah ni kalau tujuan eksperimen, kita tengok balik dekat B ni, dia bagi apa? Dia bagi apa dekat B ni? Menyiasat, cadang satu eksperimen untuk menyiasat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria dengan menggunakan agar-agar nutrien kering, agar-agar nutrien lembab. Maksudnya dia bagi dua benda. Satu yang kering, agar-agar nutrien yang kering. Satu lagi agar-agar nutrien yang lembab. Maksudnya apa? Kita gunakan 2 piring bateri juga. Bezanya, satu kita bubuh nutrien yang kering, satu lagi nutrien yang lembab. Tapi dua-dua tu kita bubuh lah bakteria kan? Kan? Dua-dua tu kita masuk bakteria. Lepas tu buat macam tadi juga, bubuh salutate apa semua. Lepas tu biarlah selama 3 hari. Nak biar kat mana? Biar di mana? Dalam hari. Dalam air gelap. Lepas tu catatlah keputusan tu. Catatkan ukur luas kawasan jernih. Ingat. Itu markah tu. Catatkan dan rekodkan luas kawasan jernih. Luas kawasan jernih. Yang tu mesti ada. Kalau hampa tulis, catatkan dan rekodkan pemerhatian dalam jadual. Yang tu tak ada markah. Rugi saja. Okey? Ya. Diameter kawasan jernih boleh? Boleh diameter kawasan jernih. Tahu dah maksud diameter? Diameter, bila kalau benda tu bulat, kita akan diameter yang kat tengah tu kan. Ukur berapa panjang diameter tu pun boleh juga. Nak ukur luas boleh, nak ukur diameter boleh. Okey, dua-dua boleh. Bagus. Okey, seterusnya tujuan dia mesti mula dengan perkataan apa tujuan? Untuk menyiasat. Untuk biasa untuk mengkaji lah nak. Mengkaji hubungan di antara PM dengan PB lah. Hubungan di antara kehadiran air terhadap pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan ni cikgu tulis kat tepi ni Acila nah. Kau faham lah kan? Pertumbuhan bakteria. Cikgu, luas kawasan jernih pun betul ke cikgu?
Boleh. Okey, kalau kata kita nak kata macam ni, untuk mengkaji hubungan di antara kehadiran air terhadap luas kawasan jernih. Betul juga. Sebab PB kita ada 2 kat situ. Betul tak? PB kita ada 2. Satu kita sebut tadi luas kawasan jernih ataupun diameter kawasan jernih. Yang kedua pertumbuhan bakteria. So dua-dua tu boleh pakai. Okay, dua-dua boleh pakai untuk kita nak tulis tu tadi. Kita tulis untuk mengkaji kan, tujuan kan. Okay, so boleh pakai dua-dua. Okay, mengenal pasti pemboleh ubah nombor 3. Tu sebab masalah ni bila cikgu tak buat dalam bentuk apa tadi? Bila cikgu tak buat dalam jadual kan? Okay, pemboleh ubah PM tadi kita ada dah. Tapi kan masa periksa kan hampa tak boleh tulis PM macam ni tau. Tahu tak? Tahu. Tahu cikgu. PM ni kalau hampa tulis macam ni tak ada markah tau. PM kita tadi kehadiran air. Okey, PB kita apa? Pertumbuhan bakteria. Ataupun luas kawasan jernih pun boleh juga nah. Pertumbuhan bakteria. Okey, kemudian pemboleh ubah dimalarkan, PD kita jenis Bakteria. jenis bakteria. Okey, senang macam tu. Okey, kemudian prosedur dia tadi, cikgu habaq macam mana prosedur dia, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 kan? Kan? Kita tengok dekat sini. Yang ni. Tengok ni. Agar-agar nutrien lembap, agar-agar nutrien kering. Satu kita label A, satu kita label B. Gambar ni pelukis lah, bulat-bulat macam ni je. Okey, masukkan kultur bakteria ke dalam piring Petri A dan B. Masukkan agar-agar nutrien lembap ke dalam piring Petri A dan agar nutrien kering ke dalam piring Petri B. Hak ni tak kisahlah kalau hampa nak masuk hak kering dekat A ke, hak lembap dekat B ke, pun tak apa ni, tak ada masalah apa. Tutup piring Petri dengan pita selofan dan telangkupkan, biarkan radas selama 3 hari. Tadi kita ada dalam almari gelap kan? Bolehlah tulis dalam almari gelap. Perhati dan catatkan bilangan koloni bakteria ataupun luas kawasan jernih pun boleh juga. Faham tak? Okey, lepas tu dekat sini kita boleh juga tulis macam tadi dia ambil kelembapan. Kalau kita tulis kehadiran air, satu ada, satu tiada. Boleh? Kehadiran air, satu ada, satu tiada. Okey, kat belah kanan ni kita boleh tulis juga pertumbuhan bakteria belah kanan ni. Ataupun luas kawasan jernih. Lepas tu yang belah kanan bawah dia kita kosongkan. Tak perlu tulis apa-apa. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Ada nak tanya apa tak? Cikgu. Ya. Macam mana nak buat definisi operasi? Okey. Definisi operasi tu kalau tengok dalam soalan sebelah tadi dia tak tanya kan. Memang tak ada lah kat situ. Biasanya dia tanya dekat bahagian A. Bahagian A. So kalau bahagian A tu contoh dia kata pertumbuhan bakteria. Nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Contoh. So kita akan ambil perkataan yang hujung tu. Bagi apa? Bagi pertumbuhan bakteria kan? So kita akan ambil pertumbuhan bakteria ialah Proses. apa? Pertumbuhan ni. Proses. Proses yang Pertumbuhan bakteria ialah proses yang menghasilkan apa dia pemerhatian? Luas kawasan jernih. jernih. Menghasilkan luas kawasan jernih apabila macam itulah. Okey, apabila dimasukkan ke dalam macam tu. Dibiarkan selama 3 hari. Jadi hak tu definisi secara operasi. Okey? Pertumbuhan bakteria ialah proses yang menghasilkan apa dia? Yang menyebabkan, kalau tak tulis menghasilkan, menyebabkan. Lepas tu ambil pemerhatian. Apa pemerhatian? Pemerhatian yang dalam eksperimen tu lah. Okay, benda yang kita nampak. Okay, nanti cikgu akan bincang pasal definisi secara operasi nanti bila kita ada kelas lain yang akan datang nanti. Okay.
Okey, cikgu, kalau PM tu buah keadaan agar-agar nutrien boleh tak? Okey, dia terlalu nampak macam umum sikit lah. Keadaan agar-agar nutrien tu sebab dia kita tak cerita dari segi dia kering dengan lembap. Kalau kata PM, kalau kita sebut dua-dua lagi bagus. Okey, contoh dia macam ni. Kita tengok tadi dalam soalan ni tadi, dia bagi agar-agar nutrien kering, agar-agar nutrien lembap. So dia bagi dua-dua kan. Kalau kita tak tahu sangat nak tulis PM, okey, kita ambil dua-dua tu senang. Kita ambil dua-dua. Macam mana cikgu nak tunjuk? Ni agar-agar nutrien kering. Ni agar-agar nutrien lembap. So dua-dua benda ni berbeza tak? Berbeza tak? Berbeza tak? Beza cikgu. Beza. So kalau kata hampa pun pening hari tu hari periksa tiba-tiba pening tak boleh nak fikir kan. Hampa nak tulis dekat PM ni hampa tak tahu nak tulis kehadiran air. Tak reti sungguh-sungguh lah, tak boleh fikir lah. So hampa tulis apa? Hampa tulis kat situ. Ni cikgu ajar juga cara paling dia macam tak function lah. Okey. PM dia tak boleh lah. Okey, PM dia ambil dua-dua ni lah senang. Agar-agar nutrien kering dan agar-agar nutrien lembap. Tu PM dia. Faham? Dua-dua. Kita tulis dua-dua. Agar-agar nutrien kering dan agar-agar nutrien lembap sebagai PM kita. Diterima. Dapat satu markah juga. Okey? Boleh? Lagi tepat. Kalau dah tak ingat lah, kalau kita tak ingat, dia pergi mana merata dah. Jenis agar-agar, jenis agar-agar tak boleh alpha. Jenis agar-agar tu dia mesti jenis yang sama. Cumanya satu kering dengan satu lembap. Agar-agar tu sama. Okey? Boleh? Okey, cikgu nak tengok ada soalan. Dah banyak ni tiba-tiba. Ni dah jawab. Bila pula kelas cikgu. Ada E pula, Izzah. Dari mana nak ambil link Google Meet? Okey, kelas cikgu selalunya hari Khamis pukul 9 malam sampai pukul 10.30 malam. Tetapi minggu depan, hari Khamis tak ada nak. Minggu depan cikgu nak balik kampung cikgu dekat Johor. Seminggu cikgu balik. Nak pergi balik tengok mak cikgu. So cikgu tak ada kelas minggu depan lah. Minggu sekali lagi, hari Khamis 30 hari bulan. 30 hari bulan pula kelas kita. Okey, link nak ambil kat mana? Okey, Izzah, malam ni link ambil kat mana Izzah? Malam Ambil ni. kat kawan. Kawan. Okey, untuk pengetahuan semua, cikgu pakai link yang sama. Setiap minggu link tu je, tak berubah-ubah pun. Jadi kalau nak guna untuk akan datang 30 hari bulan tu pun, masuk link tu jugalah. Faham Izzah? Orang lain pun faham lah. Cikgu tak ubah link lah sebab cikgu nak bagi hampa mudah. Kalau tidak nak kena bagi link sedia-sedia kan. Okey. Okey, Hafiz dah jawab setiap Khamis malam. Okey, jenis agar tak boleh tadi. Okey, boik. Bukan baik, boik. Ni pun semua boik belakang. Okey, hampa ni lawak. Kita ada satu lagi soalan, boleh teruskan? Boleh? On cikgu, on. On. Kita on saja. Okey, yang baru masuk tadi, yang masuk lambat, tolong isi link kehadiran. Yang belum isi link kehadiran tu cikgu dah masukkan. Apa dia Darwish boleh tak sebagai PM? Darwish, apa dia yang boleh Darwish? Kelembapan agar-agar. Boleh? Kelembapan boleh? Okey. Sebab tadi kehadiran air tu maksudnya dia lembab lah. Kelembapan agar-agar nutrien. Okey. Yang tu pun betul sebab tadi pun jawapan kita ada kelembapan kan. Okay, so kita akan continue dengan soalan kita yang terakhir. Tu dia soalan payuk pula dah. Dia main soalan lain pula. Okay, Farah mendapati bahawa sebuah periuk besi menunjukkan tanda-tanda tumpukan karat berbanding dengan sebuah periuk keluli yang berada di dapur yang sama. Okay, yang belah ni besi. Besi dia berkarat. Besi berkarat. Okay, keluli comel lah kan? Betul tak apa beza besi dengan keluli?
Siapa tahu? Apa beza besi dengan keluli? Keluli tu alloy. Keluli tu alloy. Dari segi dia punya bahan dalam tu. Ada apa? Besi dengan karbon kot. Besi campur besi campur karbon. Jadilah berkeluli. Tu dia. Besi campur karbon jadi keluli. Kalau hak belah kiri ni besi saja, dia tak ada karbon. So dia logam besi. Okey. Soalan. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. So pernyataan masalah sebelum tu kita kena tahu PM dengan PB. Okey, PM kita apa dia? Benda apa yang tak sama? Jenis logam. Jenis logam. Jenis kuali. Jenis kuali. Jenis kuali dari segi apa yang tak sama? Kalau kata jenis logam tak tepat ni sebab dua-dua ni satu logam, satu alloy. Jenis bahan. Jenis bahan. Okey, jenis bahan. Satu logam, satu alloy. Boleh? Okey, PB kita? Nak tengok apa? Ketahanan terhadap karat. Dekat sini ayat dia bagi tumpukan karat no. Tapi kalau ikut bahasa sains, kakisan. Yes, kakisan. Ketahanan terhadap kakisan. Ni baru tepat. Ni paling tepat dalam dunia. Ketahanan terhadap kakisan. Kalau karat salah. Kalau karat ni kita boleh ambil ayat dalam tu, tak ada masalah. Macam cikgu kata tadi. Kan tadi cikgu kata kan kita boleh ambil ayat yang sesuai dekat dalam tu tadi, pernyataan tu kita boleh buatkan sebagai hipotesis dan juga pernyataan masalah. Tapi kalau cikgu nak mengajak malam ni, cikgu akan ajak cara yang paling top lah, yang paling tip-top lah. Takkan cikgu nak ajak hak jawapan hak paling lekeh kan? So cikgu akan ajak yang paling kalau kata 100% tu cikgu nak bagi yang paling best lah, ketahanan terhadap kakisan. Tapi kalau kata hampa pun tak boleh nak fikir, macam cikgu kata tadi kan dia jadi pening blur kepala otak tu, hampa ambil lah pernyataan yang dekat dalam tu. Tak ada masalah. Dan kalau dia sesuai boleh je. Okay, so kalau kata hampa nak ambil tumpukan karat boleh juga, tak ada masalah, boleh saja. Tapi ayat tu kena betul lah. Okay. Okay, jadi cikgu kat sini cikgu nak ajak ketahanan terhadap kakisan. Sebab yang tu yang kita ada dalam buku teks. Cikgu ambil borang lah, senang. Payuh apa nak type dalam ni. Sorry dah cikgu tak apa sehat. Mana dia? Jaga kesihatan cikgu. Itulah nak balik Johor pula, jom. Mana dia? Nombor 11. Nombor 11 tapak kosong. Okey. Okey, kita tulis dalam ni lah. Okey. Komen. Apa dia tadi? Adakah buat ayat tadi kita tengok balik soalan. Mana dia soalannya? Adakah keluli lebih tahan terhadap kakisan? Ya, boleh. Okey, hak tu paling senang ayat dia. Adakah keluli lebih tahan terhadap kakisan? Adakah mana dia tadi? Hilang dia nak suruh cikgu tagline. Adakah keluli lebih tahan terhadap kakisan? Okey, so ada PM, ada PB, betul? Berbanding, boleh tak kita bubuh berbanding? Betul juga. Berbanding apa? Apa tadi? Berbanding besi. Besi. Lagi cantik. Macam tu lah. Adakah keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding besi? Pernyataan masalah dia. Okey, hipotesis. Buat ayat pernyataan iaitu keluli ambil lebih balik. Tahan. Keluli lebih tahan kakisan, senang sungguh terhadap
kakisan. Lebih tahan kakisan berbanding besi. Siap yang tu 2 markah. Okey, tujuan kita tengok balik soalan sebab tujuan ni kita nak tengok dia bagi bahan apa. Pasal apa cikgu kena tengok balik soalan ni? Sebab kita tengok balik dia duduk bawah C tau. Nampak tak? Dia duduk bawah C. C ni dia bagi peralatan ni apa semua, radas, bahan. Lepas tu dia suruh kita jawab tujuan. Boleh ubah prosedur. So kita kena tengok dia bagi paku besi, paku keluli, air suling, tabung uji dan rok tabung uji. Okey, tabung uji ni kena pakai berapa? 2. 2 lah. Satu nak bubuh paku besi, satu lagi nak bubuh apa? Paku keluli, air suling masuk ke dalam tu kan? Okey, so nak tulis tujuan. Sebelum tujuan kita kena tulis pemboleh ubah dululah, senang. PM, PB dengan PD kita. PM kita jenis apa tadi? Satu besi, satu keluli kan? Apa dia? Jenis bahan. Bahan. Pandai. Okey. Jenis paku boleh cikgu? Boleh, jenis paku boleh. Jenis bahan lah senang. Jenis paku pun boleh. Okey, bergerak balas, ketahanan Terhadap kakisan. terhadap kakisan. Maksudnya sama macam atas, dia tak ada masalah sangat lah. Tapi ada juga yang tak sama nah. Okey, dimalarkan apa yang mesti sama? Hari boleh cikgu, hari. Bilangan hari. Masa lah, masa. Okey. Lebih kurang. Isi padu air suling. Okey, isi padu air suling. Boleh? Isi padu air suling. Lagi? Kalau paku, apa yang mesti sama dekat paku tu? Saiz? Saiz paku, jisim paku. Boleh lah. Benda yang sama. Okey, benda yang sama. Tu dia, Amirah tulis saiz. Kalau tempat, ni tempat mana pula? Ada lagi soalan. Cikgu dari sekolah mana? Okey. Cikgu dari Meregung lah. Kita sambung balik tadi. Okey, tujuan lah. Kita dah ada PM, PB dengan pemboleh ubah dimalarkan. Tujuan mula dengan untuk mengkaji. Menyiasat boleh. Tak ada masalah. Tapi cikgu suka guna mengkaji. Untuk mengkaji hubungan di antara, ambil PM. Jenis, bahan, dengan ataupun terhadap ketahanan terhadap kakisan. Ketahanan terhadap kakisan. Ada PM, ada PB, settle. Okey, dapat? Cikgu. Boleh tak? Boleh cikgu. Nampak tak? Okey, so kat sini kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okey, pemboleh ubah ni dia cuma dapat 2 markah je nah. Pemboleh ubah 2 markah saja. 2, 3, 4, 5. So 5/10. Dapat 5/10. Kemudian prosedur kita mesti bagi dapat 4 markah. Kalau tidak, rugi prosedur. Okey, cikgu nak tunjukkan yang dalam buku teks lah, senang. Semua ada dalam buku teks. Kita tengok balik buku teks sains tingkatan 4. Muka surat 187. Ni pun dia kacau, naik turun dia kacau sungguh. Okey, tengok tu. Sana. Cikgu nak naik atas ni. Alah dia. Okey, 187. Sat. Ni bukan 198 ni. Ni buku teks digital lah, buku teks digital. 187. Ni elektron ni. Apa okey ke elektron? Elektron, proton semua okey ke? InsyaAllah. Kalau tak ni kita boleh buat satu topik, satu tajuk je tentang nombor proton, elektron, neutron. Ni dia. Boleh nah? Okey. Ni dia gambar rajah dia. Kita nak buat eksperimen tadi tu, nak rancang tu. Iaitu kita ada 2 tabung uji, kena label lah. Tabung uji biasa kita letak A dengan B lah selalunya. Ni A, ni B. Tak apalah nak letak PQ pun tak ada masalah. Okey, satu bubuh paku besi, satu lagi bubuh paku keluli.
Okey, dan dua-dua ni diisikan dengan air suling. Okey. Dia punya langkah dia, boleh tulis lah. Masukkan 10 ml air ke dalam tabung uji P dan Q. Kalau nak letak A dan B pun boleh. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji P dan paku keluli ke dalam tabung uji Q. Okey, tu ayat dia lah tu. Kemudian letakkan kedua-dua tabung uji di rak tabung uji ni. Ni tak sebut pun tak apa. Okey, biarkan selama seminggu. Ni kena tulis lah, biarkan selama seminggu. Selepas seminggu, rekodkan, kena sebut rekodkan apa? Rekodkan keadaan paku besi dan paku keluli. Sebut yang tu. Jangan tulis rekodkan pemerhatian anda saja. Ni tak ada markah nah. Okey, kemudian keputusan dalam jadual tu, kita pun letaklah jenis bahan ke. Macam tadi ada yang tanya cikgu jenis paku. Okey, letak jenis paku ada 2. Paku besi, paku keluli. Ni kena tulis nah. Kena tulis. Kalau kata kita letak jenis bahan, kita boleh tulis besi, keluli. Okey. Yang belah kanan ni ketahanan terhadap kakisan. Pun betul. Macam dalam buku ni dia tulis kehadiran lapisan perang pada paku. Pun betul. Tak ada masalah, dua-dua betul. Kemudian yang bawah ni kosongkan, tak perlu tulis apa-apa. Okey? Gambar rajah ni kita lukis lah. Lepas tu tulis 1, 2, 3, 4. Apa dia kita punya penerangan tu, isi. Ni dia punya tapak dia lah. Tengok tapak ni. Nampak? Ni prosedur kan, tapak dia macam ni. Lukis gambar dekat atas ni, lepas tu tulis bawah ni. 1, 2, 3, 4. Dan penjadualan data tadi isilah. Jenis paku. Paku besi, paku keluli. Lepas tu hak belah sini, ketahanan terhadap kakisan. Bawah ni kosongkan dua-dua ni. Okey, siap yang tu. Ada apa nak tanya? Ada anak-anak semua? Ada nak tanya apa? Okey, Alfa nak tanya. Cikgu, wajib ke lukis? Okey, soalan tu selalu ditanya. Wajib ke cikgu lukis? Kena lukis ke cikgu? Okey, sebenarnya macam cikgu kata tadi, pelajar digalakkan untuk melukis sebab dia membantu pemarkahan. Tapi kalau kata ayat kita yang kita buat ayat prosedur tadi tu betul semua, tak ada masalah. Maksudnya ayat prosedur kita tulis dalam nombor 1, 2, 3, 4 tu semua dapat 4 markah, okeylah. Tak perlulah nak lukis. Tapi kalau kita lukis, gambar tu membantu. Kalau kata dalam ayat kita tadi tu ada yang salah. Contohnya ayat nombor 1, 2 betul. Nombor 3, 4 salah. Jadi bila tengok dekat gambar ada markah dekat situ, kita ambil lah markah dekat gambar. Boleh faham tak? Okey, jadi gambar rajah tu membantu. Kalau gambar rajah tu jenis yang simple, better lah umpah lukis macam hak tadi tu tabung uji, piring Petri kan, nak lukis bulat-bulat je kan. Better lah lukis. Tapi kalau macam hak gambar yang awal tadi tu, hak pengapit G, hak pengapit G tadi tu mungkin susah nak lukis, tu tak apalah. Tak lukis pun tak apa. Okey, Maizatul tanya, cikgu wajib ke tulis isi padu air suling? Nak tulis kat mana Maizatul? Dekat gambar ke? Maizatul, nak tulis kat mana Maizatul? Isi padu tu? Ada ke Maizatul? Tak, cikgu tanya kat prosedur ayat. Masukkan air suling macam tu pun boleh. Tak perlu masukkan isi padu air suling, mana ada orang buat ayat lagu tu. Kalau dekat prosedur kan, masukkan air suling ke dalam tabung uji. Biasanya kita habaklah berapa, 30 cm padu ke, 10 cm padu ke, macam itulah. Okey. Ada lagi soalan? Nak tanya lagi tak ni? Kita habis dah bincang 4 soalan tu. Okey, setakat 4 soalan tu macam mana perkembangan malam ni? Rasa-rasa okey ke? Rasa-rasa hampa okey ke malam ni? Ya. Untuk soalan C tu cikgu, kan dia ada bagi penyataan baru kan cikgu kan? Jadi dia punya PMPB memang akan sama dengan hak atas ke, dia kadang-kadang dia kena cari lain? Okey, yang bahagian C tu cikgu faham tadi kan. Kita ada dekat nombor dekat soalan nombor sebelah tu, dekat soalan dia ada A, B, C kan. Kadang-kadang dia tak boleh pakai tau. A, B saja boleh. A, B saja boleh, dekat
dekat yang tujuan tu dah tak boleh pakai. Ada yang macam tu. So hampa kena perhati betul-betul, maksudnya dekat bahagian soalan ni, mana ada soalan? Dekat bahagian soalan ni hampa baca betul-betul apa bahan yang dia bagi. Contoh macam ni. Dia kalau gambar dia bagi besi dengan keluli kan, periuk besi, periuk keluli. Tapi dalam ni dia bagi paku besi dengan paku keluli. So jangan pula hampa duk pergi sebut dekat bahagian C ni duk pergi sebut lagi pasal periuk. Periuk tak ada dah dekat bahagian C. Tu je lah. Okey. Dekat bahagian C dah tak ada periuk. Dia cuma bagi paku pula. Okey. Prosedur kena cikgu minimum buat berapa ayat? Okay, minimum. Kita nak 4 markah. 4 markah. So minimum 4 markah yang ada point. 4 markah yang ada point. Maksud cikgu, kalau ayat pertama hampa tulis macam ni. Ayat pertama. Sediakan radar seperti raja di atas. Okey, ayat pertama. Yang tu tak ada markah sayang-sayang cikgu. Semua tak ada markah. Okey. Jadi ayat kedua masukkan apa ke dalam apa. Hak tu baru ada markah. So agak-agak berapa ayat kita nak buat? Berapa ayat? Jadi pastikan kalau kita nak buat minimum 4 ayat. Kalau kita nak buat minimum 4 ayat. Maksudnya pastikan 4 ayat ni memang ada point. Ada point 4 ayat. Ada markah 4. Nak tulis 7 ayat, 6 ayat, 5 ayat pun tak ada masalah. Boleh. Okay. Okay, Maizato tanya kalau tak tulis 10 cm padu boleh tak? Kalau kita hanya tulis masukkan air suling boleh. Setakat ni yang dalam pengalaman cikgu tak ada masalah. Kita masukkan air suling ke dalam tabung uji. Okay, fine, dapat markah. Okay, Hazwani tanya, cikgu hak prosedur tu kena tukar ayat kan? Maksudnya ayat pasif, ayat aktif tu kan? Betul Hazwani? Maksud dia macam tu kan? Okay, yang tu tak ada masalah apa. Yang tu tak ada masalah nak bagi ayat pasif ke, nak bagi ayat aktif ke, dua-dua diterima. Contoh hampa kata masukkan air suling ke dalam tabung uji ataupun air suling dimasukkan ke dalam tabung uji. Tak ada masalah, dua-dua diterima. Boleh nak? Okey, ada soalan lain? Ada lagi tak anak-anak? Faham ke? Jelas ke penerangan cikgu malam ni? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, Afif ada lagi soalan. Cikgu berdasarkan penelitian cikgu hak trial, semua soalan 11 tu senang ke cikgu? Ke ada hak susah? Kalau susah dia tanya tajuk apa cikgu? Hak trial lah. Cikgu kena tengok soalan negeri lain dulu nah. Afif, nanti cikgu tengok soalan-soalan negeri lain. Kelantan, Terengganu, apa semua, Selangor, Pahang. Lepas tu kita akan bincang dalam kita punya kelas online kita lah. Okey nah? Tak apa, don't worry soalan kan. Kalau nak tahu susah tak susah nanti cikgu akan cari dulu soalan tu daripada negeri-negeri lain. Kita bincang dalam kelas kita. Okey semua? Setuju tak? Boleh? Setuju. Boleh. Okey. So cikgu rasa untuk malam ni setakat tu dululah nah. Cikgu sekali lagi cikgu nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada anak-anak pelajar yang setia bersama dengan Cikgu Liza. InsyaAllah minggu depan tak ada nah. Minggu depan hampa jangan masuk, tak ada Google Meet minggu depan. Kita masuk minggu sekali lagi. 30 hari bulan. Cikgu nak bercuti sana, nak balik kampung. Okey. Cikgu pun ucap terima kasih kepada guru-guru lah yang mana join kelas kita setiap minggu. Terima kasih banyak. Kalau ada salah silap cikgu minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Jaga diri baik-baik. Selamat bercuti semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, Minta maaf cikgu. Tak apa, tak ada apa lah. Terima kasih. Okay. Siapa yang apa nak bahan tu boleh WhatsApp cikgu, nanti cikgu send bahan. Cikgu saya nak number